Polonia binti Mat Said, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pandan Indah mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum dan selamat datang ke kebun sekolah kami. Di sekitar kawasan Surai ini terdapat pelbagai jenis tumbuhan yang telah ditanam oleh pihak sekolah. Antara tumbuh-tumbuhan yang telah ditanam ialah pokok buah, pokok sayur, pokok herba dan yang baru ialah projek menanam pokok microgreen. Apa itu microgreen? Tanaman sayuran kecil atau anak pokok sayur yang masih muda, bukan sahaja mudah ditanam tapi banyak kelebihannya berbanding sayur yang telah dewasa kerana ia juga sesuai ditanam di dalam rumah. Apakah contoh microgreen yang ditanam? Kangkung, sawi, bayam, kailan, selasih, kacang hijau, buah merah, ulam raja dan lain-lain lagi. Selain daripada microgreen, kami juga menanam bendi, limau kasturi, pandan dan sebagainya. Selain itu, di sekolah kami terdapat sistem hidroponik dan juga aquaponik di mana terdapat sistem air masuk ke tanaman dan keluar melalui aquaponik dalam ni. Di dalam tangki air ini terdapat ikan keli yang kami bina sekurang-kurangnya dalam 200 ekor setakat ini. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengitas semula minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai perlulah dikumpulkan dalam satu bekas. Kemudian minyak masak terpakai boleh dijual setelah bekas sudah penuh. Minyak masak terpakai boleh ditukarkan kepada pelbagai barangan seperti lilin, sabun dan lain-lain. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengitar semula plastik. Yang pertama, bekas plastik atau barang plastik akan dibersihkan dan dikumpulkan. Yang kedua, bekas plastik akan dijual untuk digitar semula dan dijadikan benda yang baru seperti bekas plastik, barang plastik dan lain-lain. Yang terakhir, bekas plastik juga boleh dibuat kraft tangan seperti lampu gantung dan lain-lain. Pada pagi ini, saya akan menunjukkan cara-cara mengitas semula logam. Bekas logam seperti tin atau barang daripada logam akan dikumpulkan dan dibersihkan. Tin logam juga boleh dibuat menjadi kraft tangan seperti bekas bunga dan lain-lain. Bekas logam yang dikumpulkan akan dijual dan dikitas semula untuk dijadikan barang baru seperti zinc, tin minuman dan lain-lain. Bahan daripada kertas seperti kotak, kertas A4 dan surat khabar lama boleh dikumpulkan. Kertas yang telah digunakan boleh dijadikan kraft tangan atau pembungkus makanan. Kertas yang telah digunakan akan dikumpulkan dan boleh dijual untuk dikitas semula kepada bekas makanan, pakai buang, kotak, kertas dan lain-lain. Kesimpulannya, marilah kita mengamalkan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afif Mirza Dan saya Lydia Rani. Pada hari ini, kami ingin menunjukkan langkah-langkah pengkomposan sisa makanan dalam tanah. Terdapat beberapa langkah untuk melaksanakan pengkomposan sisa makanan di dalam tanah. Antaranya, sediakan lubang kompos yang berukuran kira-kira 1 kaki. Mula-mula, masukkan semua sisa makanan. Sisa makanan yang dikumpulkan tadi dimasukkan ke dalam lubang kompos yang disediakan. Selepas itu, tutupkan dengan selapisan tanah. Kemudian, taburkan serbuk biokatalis dan tutup lapisan dengan tanah. Untuk langkah terakhir, taburkan lagi serbuk biokatalis dan tutup lubang kompos menggunakan papan dan kanvas untuk mengelakkan mesti air hujan. Biarkan selama 14 hari. Selepas 14 hari, gaulkan hingga sebati.
Baja kompos telah boleh digunakan. Baja kompos buatan sendiri, alami dan tidak berbahaya kepada manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Yang penting, ia juga menjimatkan wang anda. Sama-samalah kita menjaga alam sekitar kita untuk generasi akan datang. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang sistem penuaian air hujan atau dikenali sebagai spa. Matlamatnya adalah satu alternatif bagi menampung permintaan air untuk kegunaan aktiviti luaran seperti mencuci tandas, menyiram pokok-pokok, mencuci kenderaan dan pelbagai kegunaan kecuali makan dan minum. Sistem ini juga digunakan bagi mengurangkan air terawat untuk penggunaan air harian di rumah dan juga industri sekaligus mengurangkan kos bayaran bil bulanan penggunaan air. Laluan perjalanan kaki turut disediakan untuk kemudahan dan keselesaan menerbit SKPI. Dalam perjalanan kaki ini turut disertakan bersama pelan laluan dan papan informasi berkaitan aktiviti berjalan kaki, terutama berkaitan kesihatan. Dalam perjalanan kaki yang dibina mempunyai kelebaran 1.5 meter dengan jarak 1.294 meter bagi laluan berbumbung dan 164 meter dengan kelebaran untuk laluan tidak berbumbung. Assalamualaikum, saya Adam Darius bin Mahfiz. Hari ini, saya akan menerangkan tentang laluan berbasikal. Laluan berbasikal merupakan antara kemudahan yang disediakan oleh SKPI untuk kemudahan murid-murid SKPI dan sebagai galakan kepada mereka untuk menggunakan kenderaan mesra alam di samping mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor yang merupakan antara penyumbang utama kepada pencemaran udara. Antara kelebihan berbasikal adalah mengurangkan berat badan, mengawal tekanan darah dan akhir sekali meningkatkan kesihatan mental. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Al-Fadhil bin Muhammad Abdullah. Apa yang tuan lihat ini ialah laman merdeka di sekolah kami. Terdapat 6 proses untuk membuatnya. Yang pertama, berbincang untuk mendapatkan idea. Yang kedua, membuat lakaran. Yang ketiga, memperuntukkan kewangan. Yang keempat, buat ukuran. Dan yang kelima, menanam semula pokok hiasan. Dan yang keenam, menempah label. Oh ya, terdapat 3 bulatan tayar, menara Kuala Lumpur, menara KLCC dan juga menara Merdeka 118 yang akan dibina. Mini Zoo ini dibina bertujuan untuk menjadikan satu pusat tarikan kepada para pelajar dan menjadi satu tempat untuk mereka belajar. Dan Mini Zoo ini adalah sumbangan daripada PIBG dan ia dibina dengan kerjasama gotong royong di antara guru-guru dan AJK PIBG. Itu sahaja daripada kami SK Pandai Indah. Sekian, terima kasih.